Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ismahani binti Syafi'i dari kelas IC 2201A akan membentangkan tugasan 1 dan tugasan 2 saya. Tajuk tugasan 1 saya ialah hati ikan sebagai hidangan makanan utama di syurga. Syurga ialah tempat kekal yang selama-lamanya buat penghuni yang akan mendudukinya. Daripada kitab Syurga dan Neraka, Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan bahawa nas-nas menunjukkan penghuni syurga mendapatkan roti, daging serta pelbagai lagi nikmat yang sangat terindah. Nikmat-nikmat yang telah berada di dunia tidaklah sama dengan nikmat-nikmat di syurga, di mana kita tidak dapat dijangka dengan di akal manusia itu sendiri. Daripada sudut persediaan makanan itu sendiri, dapat kita gambarkan bahawa kenikmatan tersebut tidak dapat ditandingi oleh nikmat syurga yang sementara ini. Daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Haqqah ayat 24 yang bermaksud, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Oleh yang demikian, di dalam kajian ini, saya akan mengupaskan secara lebih mendalam apa yang dikaitkan dengan kenikmatan syurga, iaitu hati ikan sebagai makanan hidangan utama kepada penghuni-penghuni syurga. Daripada kajian saya telah memilihkan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim nombor 6520 yang telah menceritakan bahawa lauk pauk yang utama akan diberikan oleh penghuni syurga ialah lebihan hati ikan. Yang pertama ialah konsep lafaz nuzul sebagai hidangan makanan di syurga. Merujuk kepada hadis riwayat Bukhari dan Sahih Muslim nombor 6520, Imam Nawawi telah mengatakan bahawa lafaz nuzul adalah makanan yang disediakan untuk tetamu saat datang, dan lafaz nuzul ialah satu penghormatan daripada Allah kepada penghuni-penghuni syurga. Daripada Imam Al-Qurtubi pula mengatakan ialah an-nuzul bermaksud jamuan makanan yang telah dipersiapkan kepada penghuni-penghuni syurga. Dapat kita perhatikan sini bahawa hidangan makanan di syurga, lafaz nuzul ini merupakan hidangan makanan yang utama yang diberikan kepada penghuni-penghuni syurga. Isi yang kedua ialah asal-usul ikan di syurga. Seperti yang dapat saya kaji daripada hadis Sahih Bukhari nombor 4362 telah menceritakan bahawa ada sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi SAW telah pergi berperang dan mereka dalam keadaan lapar. Maka mereka melihat seekor ikan yang telah terdampar di tepi sungai. Mereka telah makan ikan tersebut dan apabila pulang, mereka bertanyakan kepada Nabi dan Nabi telah mengatakan kepada mereka, makanlah kerana itu adalah makanan yang dibawa oleh Allah untukmu. Daripada hadis ini, dapat saya rungkaikan sedikit berkenaan apa yang dikaitkan dengan asal-usul ikan di syurga. Daripada hadis Bukhari nombor 4362 telah menceritakan bahawa ikan tersebut ialah satu bangkai. Maka bagi mengukuhkan lagi hadis tersebut, surah Al-Maidah ayat 3 telah menyebut bahawa Allah berfirman yang bermaksud diharamkan bagimu memakan bangkai. Menurut Abdul Hamid, lafaz al-maitatu melibatkan seluruh bangkai di lautan dan daratan, tetapi pengharamannya dikhususkan kepada selain bangkai binatang yang hidup di lautan. Manakala hadis riwayat Abu Hurairah pada lafaz khas pula yang disyarahkan dalam kitab Bulughul Maram ayat nombor 64, Nabi SAW bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Maka dapat saya kaitkan di sini bahawa makanan ikan, makanan yang halal, bangkai makanan yang halal dimakan adalah makanan yang daripada lautan. Iaitu dapat dikaitkan dengan hadis ini bahawa dihalalkan untuk makan bangkai yang dari lautan. Oleh yang demikian, dapat saya kaitkan bahawa asal-usul makanan hati ikan di syurga ini ialah juga daripada bangkai.
Hal ini kerana merujuk kepada hadis yang telah menceritakan tentang bangkai makanan yang telah dimakan oleh para sahabat tersebut. Maka penghuni syurga yang akan dihidangkan hati ikan itu adalah asal usulnya daripada bangkai ikan sendiri, tapi ia merupakan hati ikan yang paling terbaik. Yang ketiga ialah ciri-ciri fizikal hati ikan di syurga. Tapi saya tidak akan membahaskan tentang ciri-cirinya, tapi saya melebihkan kepada kelezatan hati ikan di syurga, di mana daripada dua kitab, itu kitab Ensiklopedia Hari Akhirat dan kitab Syurga Kenikmatan yang Kekal, telah mengatakan bahawa kenikmatan makanan syurga itu tidak dapat ditandingi di akal fikiran, di mana bahawa meskipun manusia telah menifatkan makanan penghuni syurga dan mengungkapkan rasanya yang enak, tetapi ungkapan tersebut terlalu lemah kerana rasanya adalah celupan daripada Allah. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Sahih Muslim nombor 6520 yang telah saya kaji, menunjukkan bahawa daripada 3 kitab yang telah saya rujuk, menunjukkan bahawa keistimewaan hati ikan ini ialah bahagian hati ikan sendiri itu telah diambil daripada bahagian potongan yang paling terbaik. Manakala jumlah penghuni syurga yang dapat memakan bahagian hati ikan ini menurut hadis ini ialah 70,000 orang penghuni syurga. Tetapi ada pendapat menyatakan bahawa 70,000 orang syurga itu ialah golongan yang masuk tanpa dihisap terlebih dahulu. Manakala pandangan lain mengatakan ialah 70 penghuni syurga itu ialah penghuni yang dapat memakan bahagian hati ikan itu, dan ia menunjukkan jumlah hati ikan yang tidak terbatas jumlahnya dan merupakan hidangan itu yang paling terbaik. Yang kelima ialah jenis hati ikan di syurga. Menurut beberapa kitab yang telah dikaji, dapat saya simpulkan bahawa jenis hati ikan yang akan dihidangkan di syurga iaitu adalah daripada jenis ikan paus, iaitu yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Sahih Muslim nombor 6520, iaitu An-Nun, iaitu ikan paus. Isi yang keenam ialah golongan tertentu untuk menikmati hidangan hati ikan di syurga. Menurut surah Al-Waqiah ayat 10 hingga 12 telah menyatakan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan kitab tafsir Ibnu Katsir telah mentafsirkan surah Al-Waqiah potongan ayat 10 hingga 12 menyatakan bahawa golongan-golongan yang akan masuk ke syurga adalah golongan-golongan yang telah mendekatkan diri mereka dengan Allah SWT. Hal ini dapat dikaitkan dengan jumlah penghuni syurga yang dikatakan 70,000 orang yang akan masuk terlebih dahulu. Sebagai pandangan saya, 70,000 orang penghuni syurga yang akan masuk dan menikmati hidangan hati ikan ini adalah berkait dengan apa yang telah dibahaskan di dalam surah Al-Waqiah, di mana daripada golongan-golongan ini adalah golongan-golongan yang lebih mendekatkan diri mereka dengan Allah SWT. Isi yang ketujuh ialah kesan beriman dengan hati ikan di syurga. Menurut surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5 telah menerangkan bahawa orang-orang yang mempercayai perkara-perkara aib ialah orang-orang yang akan mendapat petunjuk daripada Allah. Keimanan ini akan memberikan kesan kepada diri dan akan meningkatkan ketakwaan ke seseorang itu, serta ia menjadikan kita orang-orang yang berjaya. Yang ke-8 ialah perbandingan antara hidangan utama di syurga dan neraka. Di syurga telah merujuk kepada hadis riwayat Bukhari dan Sahih Muslim nombor 6520 telah menceritakan bahawa penghuni syurga akan mendapat jenis hati ikan, di mana potongan hati ikan itu adalah yang paling terbaik. Manakala penghuni syurga di neraka pula telah diceritakan di dalam surah Al-Waqiah ayat 51 hingga 56. Telah ditafsirkan oleh beberapa para ulama menyatakan bahawa bagi penghuni neraka itu sendiri, mereka juga akan dihidangkan makanan, tetapi makanan tersebut merupakan seakan-akan pohon zakum yang apabila mereka memakannya seperti memenuhi di dalam perut tersebut. Kesimpulan yang dapat saya
simpulkan daripada tugasan 1 ialah sebagai kesimpulannya, kajian yang telah dibuat ini yang berkaitan kenikmatan bagi penghuni syurga menunjukkan bahawa kajian ini telah memberikan pendedahan yang baik dan meluas kepada pengkaji tersendiri, di mana tajuk yang hanyalah ringkas yang menunjukkan bahawa tetapi yang mempunyai isi-isi yang mendalam yang seeloknya diketahui oleh semua Muslim. Daripada kajian ini menunjukkan bahawa konsep syurga ini adalah satu benda yang luas, walaupun ianya hanyalah dilihat didefinisikan sebagai kenikmatan, tetapi ia dapat dirungkaikan lagi dengan lebih mendalam. Kenikmatan syurga ini ialah yang diciptakan adalah benar dan bukanlah hanya rekaan semata-mata, dan ia bukanlah satu penceritaan palsu. Daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Imran ayat 133 yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh demikian dapat kita simpulkan di sini bahawa keimanan kepada perkara-perkara ghaib iaitu syurga dapat meningkatkan ketakwaan kita dan menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, saya akan meneruskan tugasan 2 saya iaitu ulasan 3. Artikel yang telah saya pilih bertajuk Keterkaitan Serta Hukum Amal Soleh dan Syurga dalam Perspektif Al-Quran yang ditulis oleh Malik Madani. Tunjang utama seseorang Muslim itu terletak pada keimanannya di hati yang membentuk dirinya akhlak yang baik. Keimanan berperanan untuk menjadikan seseorang itu beragama dan beramal soleh dalam setiap kehidupan. Seterusnya ialah informasi bibliografi daripada portal Universiti Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penulis ini bernama Dr. K.H. Malik Madani. Beliau merupakan tenaga pelajar di Universiti Sunan Kalijaga, Yogyakarta di dalam Fakulti Syariah dan Hukum, dan beliau telah mengambil program iaitu Perbandingan Mazhab. Seterusnya ini merupakan biografi penulis Dr. K.H. Malik Madani dan serta pendidikan kelayakan beliau. Komentar artikel dan penulisan-penulisannya ialah artikel ini banyak membahaskan tentang keterkaitan hukum antara amal dan syurga, di mana ada berlaku sedikit persalahfahaman antara beberapa aliran teologi. Namun, persalahfahaman itu telah diselesaikan mengikut pendapat beberapa para ulama serta daripada pentafsiran Al-Quran serta hadis-hadis Nabi. Hasil penulisan yang telah ditulis oleh Malik Madani antaranya ialah The Magnificent Seven dan Buddha. Hasil penulisan yang telah ditulis oleh penulis ialah seperti The Magnificent Seven dan buku Politik Berpayung Fiqh. Ringkasan artikel Si pertama ialah ringkasan artikel. Dalam artikel yang telah dikaji, artikel ini membahaskan tentang kedudukan amal soleh seseorang itu sebagai wasilah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Selain itu, artikel ini juga membincangkan tentang keimanan seseorang itu menjadi asbab meningkatkan lagi amal solehnya. Dan seterusnya, kandungan artikel ini telah membahaskan tentang maksud terperinci amal soleh. Dan yang terakhirnya ialah membincangkan tentang seseorang yang masuk syurga tanpa hisab.
Okey, isu kedua ialah apakah isi yang telah dibawakan oleh penulis. Pada permulaan artikel, artikel ini telah menceritakan tentang keyakinan seseorang tentang adanya hari kiamat. Dan yang kedua ialah penulisan telah membahaskan tentang hubung kait antara iman dan amal soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada pertengahan penulisan, penulis telah menulis tentang keterkaitan perbuatan amal soleh dengan syurga, dan di akhir penulisannya beliau telah membahaskan tentang isu berkaitan seseorang yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Okay, isi yang ketiga ialah apakah isu yang menarik menurut pandangan pengkaji. Pada pandangan pengkaji, beliau telah melihat kepada isu iman dan amal soleh sebagai syarat untuk masuk ke syurga, di mana daripada surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga 70 telah menerangkan tentang keterkaitan iman dan amal soleh. Dan pada zaman jahiliah, iman itu adalah dimaksudkan bagi mereka keyakinan kepada perkara-perkara yang supernatural yang dapat melindungi manusia. Serta apabila datangnya Islam, maksud iman itu sendiri adalah membuktikan keimanan dengan mengaku dengan hati, berucap dengan lisan dan melakukan perbuatan. Okay, amal soleh pula ialah perkara-perkara yang baik yang berlandaskan perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala larangan Allah. Okay, daripada isu ini dapat saya simpulkan bahawa amal soleh itu ialah ditingkatkan melalui keimanan seorang. Apabila keimanan seorang itu meninggi, maka amal soleh itu akan juga meningkat. Bagi menyokong lagi penulisan ini, dapat kita renungi daripada firman Allah SWT dalam surah Al-Fusilat ayat 30. Isi yang keempat ialah menilai kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel ini. Daripada artikel yang telah saya kaji ini, saya dapat melihat kekuatan artikel ini, iaitu artikel ini telah memberikan potongan ayat Al-Quran serta hadis Nabi SAW yang selengkapnya dan mudah untuk kita fahami. Dan kelemahan artikel ini ialah cara penyampaian isi-isi ini yang ingin dibahaskan dalam artikel kurang teratur dan menyebabkan sukar difahami oleh pembaca. Dan yang seterusnya ialah sumbangan artikel itu sendiri ialah isi-isi kupas dalam artikel ini pada permulaannya banyak memberikan persoalan pada diri pembaca, tetapi apabila di pertengahan dan pengakhiran, penulis sendiri memberikan satu penyelesaian berdasarkan pandangan-pandangan ulama. Isi yang kelima ialah kritikan dan ulasan terhadap artikel. Pengkaji menyokong isi yang telah diuraikan oleh penulis, iaitu keterkaitan amal perbuatan dengan syurga. Pada pandangan pengkaji, isi ini nampak lebih jelas tentang isu tersebut, di mana berlaku sedikit persoalan kepada aliran teologi untuk mengetahui bahawa adakah amal soleh itu dimasukkan ke dalam syurga. Adakah amal soleh itu adalah asbab masuknya ke dalam syurga, atau amal soleh itu masuk disebabkan oleh rahmat Allah. Tetapi persoalan ini telah diselesaikan melalui penulis, iaitu mengambil daripada beberapa pendapat para ulama melalui Al-Quran, pentafsiran Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, kritikan yang dapat pengkaji ulaskan ialah tentang isu terakhir, di mana masuk ke syurga tanpa hisab. Penghuraian ini agak tergantung, dan apabila pembaca yang membacanya akan menyebabkan kurang faham serta menyebabkan artikel ini agak tergantung dan kurang jelas. Isi yang keenam, adakah artikel ini memberi impak? Ya, penulisan ini sangat memberi impak kepada pengkaji sendiri, di mana pengkaji belajar cara untuk menguatkan lagi sesuatu hujah apabila menetap sesuatu hukum. Kerana daripada penulisan ini kita dapat melihat bahawa
ada golongan-golongan teologi telah mempersoalkan sesuatu hukum. Maka daripada penulisan ini telah membawakan beberapa pendapat-pendapat ulama yang telah mentafsir Al-Quran dan As-Sunnah untuk memberikan dan menentukan sesuatu hukum. Maka dapat dipelajari bahawa sesuatu perselisihan faham antara aliran perlu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta mengambil pendapat-pendapat daripada beberapa ulama yang benar dan sahih. Isi yang terakhir ialah maklumat apakah yang baru diperoleh daripada artikel. Pengajaran daripada apa yang pengkaji telah kaji dalam artikel ini adalah salah satu aliran golongan, iaitu golongan Mu'tazilah, di mana dalam artikel itu telah menceritakan bahawa mereka telah membuat sesuatu hukum hanya berdasarkan Al-Quran tanpa membuat rujukan pada hadis. Seperti yang kita tahu, Al-Quran ini adalah sebahagiannya diturunkan oleh Allah SWT dalam berbentuk umum, maka hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akan menjelaskan lagi sesuatu wahyu yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi setiap sesuatu hukum perlulah berpandukan kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kerana ia telah mencakupi dengan segala rujukan, anjuran dan dorongan terhadap seluruh hambanya agar mengkaji dan menggunakan semaksimum untuk memanfaatkan Al-Quran itu sendiri dalam menghadapi kehidupan seharian. Bagi merumuskan segala apa yang telah dikaji dalam artikel ini, akhirul kalam, keseluruhan daripada artikel ini amatlah menarik. Pekaji sendiri mendapat input-input yang menarik dan mempelajari daripada penulisan artikel ini. Cadangan dari sudut pengisian artikel ini perlulah mempunyai tujuan yang jelas terhadap pengisiannya, dan sesuatu isu itu perlulah menelang terlebih dahulu tajuk-tajuk yang akan dikupas. Seterusnya, bagi cadangan dari sudut penulisan untuk menyampaikan dakwah perlulah diperincikan lagi kepada generasi-generasi yang akan datang supaya objektif sesuatu penulisan dakwah itu akan sampai kepada pembaca. Dan seterusnya ialah penulisan perlulah kreatif supaya dapat menarik minat dan memberi kesan kepada pembaca itu sendiri. Sekian daripada saya, pembentangan untuk tugasan 1 dan 2. Terima kasih kerana mendengar. Semoga manfaat, insya-Allah.